Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Al-Farisha binti Khairul Azmizan. Saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 7. Yang pertama ialah Nur Fardia Ati binti Muhammad Rozani. Yang kedua Khairul Al-Farisha binti Khairul Azmizan. Yang ketiga Nur Syafiqah binti Hassan Elias Aziz. Yang keempat Muhammad Hanif bin Kasmuri. Dan yang kelima Nur Ayuni Natasha binti Muhammad Zuki. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan final report Go E-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Al-Farisha binti Khairul Azmizan. Saya ingin membentangkan secara ringkas mengenai ringkasan eksekutif. Nama kumpulan kami iaitu Kumpulan Fasih telah memilih untuk menjadi ejen dropship dari The Baldi HQ, di mana The Baldi HQ ini telah menjual dua jenis kerepek, iaitu kerepek nachos dan kerepek singkong. Jadi, kami memilih produk ini kerana ia sangat sesuai untuk para pelajar yang mudah diperoleh pada bila-bila masa sahaja. Yang ketiga, produk ini senang dipasarkan dan dikenali oleh kebanyakan orang ramai. Jadi, kami membuat keputusan untuk menjual produk ini dengan harga yang berpatutan dan mampu dibeli oleh semua peringkat. Jadi, para pelajar dan golongan dewasa menjadi target kami dalam penjualan produk, terutamanya dalam laman-laman sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Jadi, kami memilih untuk menjual produk ini sebagai ejen dropship dan telah melakukan perniagaan kami. Jadi terdapat beberapa cara dan servis penghantaran yang kami lakukan untuk mendapatkan aliran pendapatan dalam produk kami. Penerangan perniagaan dan carta organisasi. Okey, penerangan perniagaan. Perniagaan yang kami lakukan dilakukan secara atas talian melalui platform seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Kami akan mengambil produk tersebut daripada pembekal yang terpilih dan kami percayai. Di bawah ini merupakan jadual tugasan yang telah dibahagikan mengikut peranan masing-masing. Pengurus Muhammad Hanif bin Kamsuri. Timbalan pengurus Khairul Al-Farisha binti Khairul Amizan. Pengurus pemasaran Nur Ayun Tasha binti Muhammad Zuki. Pengurus keuangan Nur Fardia Arti binti Muhammad Rozani. Dan pengurus pengeluaran Syafiqah binti Hassan Aziz. Berikut merupakan tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap individu. Visi dan misi dan penerangan produk. Visi dan misi dapat menjana pendapatan sampingan kepada golongan siswa dan anak muda yang meminati bidang perniagaan. Dapat membantu individu yang ingin mencuburi bidang perniagaan kerana tidak memerlukan modal yang besar. Penerangan produk. Terdapat dua jenis kerepek yang dipasarkan, iaitu kerepek nachos dan kerepek singkong. Kerepek nachos terbuat daripada tortilla yang dibakar, manakala kerepek singkong terbuat daripada kentang yang dibakar. Kerepek nachos dan singkong ini enak untuk dimakan di siang hari maupun di malam hari. Jika pelanggan membeli salah satu daripada kerepek ini, mereka akan diberikan cheese secara percuma, yang mana cheese itu untuk menyedapkan lagi rasa kerepek singkong dan juga kerepek nachos. Kedua-dua kerepek ini terjual dengan harga RM10 bagi satu baldi. Harga ini merupakan harga yang terdapat di pasaran dan rata-rata penjual menjual dengan harga ini. Analisis SWOT. Yang pertama ialah kekuatan. Produk yang ditawarkan mempunyai harga yang murah dan rasanya yang sedap, menarik minat pelanggan untuk membeli. Seterusnya ialah produk ini mudah dibawa ke mana-mana, menjadikan produk ini pilihan kebanyakan pelanggan.
Oleh itu, kami akan memastikan perkhidmatan kami ini sentiasa memenuhi citarasa pelanggan. Yang kedua ialah kelemahan. Produk ini kurang sesuai untuk kesihatan kanak-kanak. Berdasarkan produk yang dijual adalah makanan dan ia akan mudah lemau kerana mempunyai tarikh luput. Produk ini juga mempunyai kandungan kalori yang tinggi. Oleh itu, kami akan memastikan produk kami dapat dimakan oleh semua golongan dan kami akan membuat penambahbaikan mutu produk kami. Yang ketiga ialah peluang. Produk kami mempunyai sasaran pasaran yang meluas dan menjadi kegemaran semua golongan yang sangat menyukai makanan kerepek. Permintaan yang tinggi oleh pecinta kerepek membolehkan produk kami dipasarkan dengan lebih mudah dan mempunyai pembeli tetap pada produk kami. Dengan adanya permintaan yang tinggi di pasaran, kami dapat melahirkan lebih banyak usahawan yang baru. Oleh itu, kami akan menempatkan lebih ramai ejen kami di seluruh negara bagi memastikan semua pelanggan dapat membeli kerepek kami. Yang keempat ialah ancaman. Produk kami menghadapi masalah persaingan yang tinggi dalam pasaran kerana banyak produk yang hampir sama dengan produk kami. Seterusnya ialah bagi pembeli yang mempunyai citarasa yang sering berubah menyebabkan produk kami perlu sentiasa mengekalkan kualiti rasa produk tersebut. Kos bahan mentah yang tidak menentu sukar diatasi walaupun produk tersebut dijual dengan harga yang berpatutan, namun pelanggan masih mahukan harga yang lebih murah. Operasi perniagaan. Yang pertama ialah pelanggan membuat pesanan melalui secara atas talian iaitu WhatsApp dan Facebook. Yang kedua ialah menerangkan perkhidmatan yang ditawarkan dengan lebih jelas. Yang ketiga, menyatakan jumlah harga yang perlu dibayar bagi tempahan tersebut. Yang keempat ialah pesanan akan diterima dan kami akan membuat rekod pembelian. Yang kelima ialah pihak kami akan menyediakan barang jualan mengikut pesanan pelanggan. Yang keenam ialah menghantar produk kami kepada pelanggan melalui pos atau COD. Yang ketujuh ialah bertanyakan maklum balas tentang perkhidmatan yang diberikan. Saya akan menerangkan serba ringkas tentang pemasaran dan promosi. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Dengan kata lain, pemasaran ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasarkan dan menyampaikan maklumat tentang suatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Bagi promosi pula adalah komponen dan campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk. Promosi dijalankan dalam pelbagai cara bergantung kepada kehendak pengeluar atau produk yang dikeluarkan. Seterusnya, saya akan menerangkan aliran tunai perniagaan fasa kudapan. Item yang pertama adalah modal. Modal bagi praoperasi sebanyak RM410. Jumlah tunai pada minggu pertama sebanyak RM350 dan pada minggu kedua RM150, jumlahnya sebanyak RM500. Jumlah tunai masuk pada praoperasi sebanyak RM410, pada minggu pertama RM350, pada minggu kedua adalah sebanyak RM150 dan jumlahnya sebanyak RM910. Okey. Seterusnya, pengurusan operasi iaitu pembelian plastik pada praoperasi berjumlah RM15. Jumlah keseluruhan bagi praoperasi minggu pertama, minggu kedua sebanyak RM15. Kos pengantaran stok pembelian item yang dihantarnya sebanyak 1 dan jumlah kos yang dikenakan sebanyak RM6 sepanjang operasi minggu pertama, minggu kedua jumlahnya sebanyak RM6. Seterusnya, stok permulaan bagi kerepek nachos bagi praoperasi sebanyak
RM72 dan pada minggu pertama sebanyak RM108, manakala pada minggu ketiga tiada, jumlahnya RM180. Bagi kerepek singkong pula, pada praoperasi sebanyak RM72 dan pada minggu pertama sebanyak RM108 dan jumlahnya RM180. Kos penghantaran stok kepada ejen pada minggu praoperasi sebanyak RM15 dan pada minggu pertama sebanyak RM30, jumlahnya sebanyak RM45. Jumlah wang tunai keluar sebanyak pada praoperasi sebanyak RM159. Pada minggu ke-1 pula sebanyak RM246. Jumlah keseluruhan wang tunai keluar sebanyak RM405. Seterusnya saya akan menerangkan untung dan rugi perniagaan Fasha Kudapan. Bagi item yang pertama adalah jumlah pendapatan mingguan sebanyak RM500, tolak dengan kos barang dijual sebanyak RM405, untung kasa atau margin kasa sebanyak RM95. Daripada untung kasa itu, kita tolak dengan jumlah perbelanjaan pengurusan operasi sebanyak RM15 dan kita tolak lagi dengan perbelanjaan pengurusan pemasaran sebanyak RM6. Keuntungan bagi Fasha Kudapan ialah sebanyak RM74. Kesimpulannya, kami mampu mempelajari ilmu perniagaan atas talian dan langkah yang betul untuk memulakan pemasaran. Banyak pengalaman yang telah kami peroleh semasa melakukan perniagaan ini, terutama cara-cara untuk berinteraksi dengan pelanggan agar mereka berpuas hati dengan perkhidmatan kami. Malah terdapat beberapa cabaran yang kami hadapi seperti keadaan cuaca dan kejadian banjir. Kami telah bercadang untuk sentiasa meningkatkan kualiti produk kami agar sampai kepada pengguna dalam keadaan baik dan meluaskan pasaran. Berikut adalah sil yang dikumpulkan oleh setiap ahli kumpulan kami serta beberapa bukti penghantaran yang kami lakukan kepada pelanggan dan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan semasa menjalankan perniagaan The Baldi HQ.